Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Tut Pokok. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Tut Pokok ini terdapat pada muka surat 162 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.3.3 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendengar, menjelaskan dan memberikan respons terhadap satu pesanan mengenai langkah-langkah mengetut pokok dan menyampaikan pesanan tersebut dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi. Kedua, membaca dan menjelaskan pesanan untuk memindahkan 7 maklumat mengenai langkah-langkah mengetut pokok dengan mengikut urutan dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendengar, menjelaskan dan memberikan respons terhadap satu pesanan mengenai langkah-langkah mengetut pokok dan menyampaikan pesanan tersebut dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan pesanan untuk memindahkan 7 maklumat mengenai langkah-langkah mengetut pokok dengan mengikut urutan dalam bentuk peta alir. Murid-murid, apakah pokok yang boleh ditut? Ya, pastinya banyak pokok yang boleh ditut supaya kita dapat hasil yang berkualiti melalui proses pengetutan. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah itu tut? Ya, tut bermaksud teknik yang merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif ataupun tampang. Ianya dilakukan bagi mendapatkan baka atau benih pokok induk dengan cara melakukan tut pada bahagian batang ataupun ranting. Bahagian yang ditut akan mengeluarkan akar menandakan kaedah ini berkesan. Baiklah murid-murid, kita lihat gambar yang Cikgu Afan tunjukkan di sini, iaitu adanya buah, buah avocado. Di situlah dapatlah kita fahami bahawa pokok avocado boleh ditut dan buah durian di situ yang dihasilkan melalui proses pengetutan. Bukan itu sahaja, adanya pokok bunga raya yang turut ditut oleh sesetengah orang bagi proses penanaman pokok bunga raya dengan lebih cepat. Kemudian kita lihat gambar di sebelah kanan itu menunjukkan proses pengetutan, iaitu gambar yang pertama di situ menunjukkan proses torehan pada batang ataupun ranting pokok. Dan kita mestilah berhati-hati sewaktu menggunakan pisau semasa proses penorehan tersebut. Kemudian kita lihat gambar yang kedua di bawah itu menunjukkan apa? Ya, batang pokok ataupun ranting pokok yang ditoreh tersebut mestilah ditempelkan dengan tanah dan perlu dibalut dengan plastik. Sebelum kita tempelkan batang ataupun ranting yang ditoreh itu, kita mestilah menyapukan bahagian batang ataupun ranting tersebut dengan bahan
penggalak akar supaya mempercepat lagi kaedah ataupun proses pengeluaran akar pada bahagian yang ditoreh tersebut. Dan gambar yang ketiga di situ menunjukkan gambar proses pengikatan ataupun ikat hujung dan juga pangkal bahagian balutan tanah tersebutlah supaya tanah di situ tidak terkeluar daripada plastik tersebut. Dan kita perlu menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan akar yang terhasil ataupun yang bercambah di bahagian yang telah ditoreh tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Murid-murid, mari kita membaca maklumat mengenai cara mengetut pokok yang disampaikan oleh pegawai pertanian menerusi televisyen dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai cara-cara untuk mengetut pokok dengan mengikut urutan yang betul. Oleh itu, di sini telah pun dipaparkan mengenai cara-cara mengetut pokok yang disampaikan oleh pegawai pertanian menerusi televisyen. Oleh itu, mari kita membacanya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Para penonton yang saya hormati, saya akan menunjukkan cara mengetut pokok. Perhatikan langkah-langkahnya. Mula-mula, sediakan plastik, tanah dan bahan penggalak akar. Kemudian, pilih ranting pokok yang hendak ditut. Toreh kulit batang itu dengan menggunakan pisau. Seterusnya, sapukan bahan penggalak akar pada ranting yang ditoreh. Tempekkan tanah pada ranting tersebut. Kemudian, balut tanah itu dengan menggunakan plastik yang nipis. Kemudian, ikat hujung dan pangkalnya. Selepas beberapa bulan, akar akan tumbuh pada ranting tersebut. Setelah akar matang, potong pangkal ranting itu. Kita dapat menanam pokok hasil daripada pengetutan. Selamat mencuba. Sampaikan maklumat ini kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetut pokok. Murid-murid, mari kita menjelaskan gambar di sebelah ini mengenai cara mengetut pokok. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun bersama-sama membaca maklumat mengenai cara-cara mengetut pokok yang disampaikan oleh pegawai pertanian menerusi televisyen. Sekarang tiba masanya untuk kita menjelaskan gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan ini supaya kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut dan terperinci mengenai cara-cara mengetut pokok. Baiklah murid-murid, sebelum kita melakukan proses mengetut pokok, pastikan kita menyediakan beberapa bahan ataupun alatan yang sesuai untuk mengetut pokok. Antaranya, murid-murid perlu menyediakan plastik. Kalau bagus, sediakan plastik yang berwarna cerah ataupun putih supaya kita dapat melihat akar itu bercambah. Seterusnya, murid perlu menyediakan tanah, tali, pisau dan juga bahan penggalak akar. Baiklah, kita terus kepada gambar yang pertama. Gambar yang pertama menunjukkan proses toreh batang dengan menggunakan pisau. Pastikan murid-murid berhati-hati sewaktu menggunakan pisau semasa menoreh batang pokok yang mahu ditut itulah. Seterusnya, murid-murid perlu menyapu bahan penggalak akar pada apa? Ya, pada bahagian torehan batang pokok tersebut supaya mempercepat lagi kadar percambahan akar di bahagian
torehan batang pokok tersebut. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menunjukkan proses tempekan tanah pada ranting tersebut. Jadi di sini kita dapat tahu selepas kita menyapu bahan penggal akar, kita mestilah menempelkan tanah di sekeliling bahagian torehan batang pokok tersebut. Ya, di sini pastinya akan memudahkan akar bercambah dalam tempoh beberapa bulan. Dan pastikan murid-murid berhati-hati sewaktu menempelkan tanah dan menempelkan tanah tersebut dengan cara yang kemas supaya dapat memudahkan akar bercambah dengan lebih cepat dan pastinya dapat menghasilkan anak pokok yang berkualiti nanti. Seterusnya, kita lihat lagi gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini dapatlah kita lihat mengenai proses ikat di hujung dan pangkal balutan tanah. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa selepas kita tempelkan tanah tersebut di sekeliling torehan batang ataupun ranting tersebut, jadi kita perlulah ikat di hujung dan pangkal balutan tanah supaya tanah tersebut tidak terkeluar daripada plastik. Lihat di situ ya, sungguh kemas ikatannya. Seterusnya, kita lihat gambar yang keempat. Selepas beberapa bulan, pastinya akar akan bercambah. Di situlah kita dapat lihat akar itu bercambah apabila kita menggunakan plastik yang cerahlah warnanya. Sebab kita boleh lihat dari luar. Akar tersebut boleh bercambah di dalam plastik tersebut. Kalau murid menggunakan plastik hitam ataupun yang gelap, pasti tidak dapat melihat percambahan akar tersebut. Kemudian, murid perlu potong pangkal ranting setelah akar matang. Dan potonglah berhati-hati supaya tidak menyebabkan pokok itu menjadi rosak. Dan selepas murid-murid memotongnya, murid-murid bolehlah tanam pokok tersebut di mana? Mungkin boleh letakkan di pasu ataupun di tanah teruslah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara-cara ataupun proses mengetut pokok dengan betul. Seterusnya, mari kita menyampaikan pesanan mengenai cara mengetut pokok mengikut urutan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun menjelaskan maklumat ataupun menjelaskan gambar mengenai cara-cara mengetut pokok. Jadi di sini kita mahu menyampaikan pesanan pula. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan pesanan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, kita lihat Ammar berkata kepada ayahnya di situ. Ayah, saya telah mendapat maklumat tentang cara mengetut pokok daripada pegawai pertanian menerusi rancangan bertajuk Agrojurnal di televisyen. Beliau juga berpesan kepada para penonton agar menyampaikan maklumat tersebut kepada sesiapa yang berminat. Ayah berminat? Jadi, Ammar itu bertanya kepada ayahnya iaitu Encik Zakaria mengenai sama ada minat ataupun tidak untuk mengetut pokok. Oleh itu, kita lihat dan bersama-sama untuk mengujarkan dialog bagi Encik Zakaria. Ya, Ammar, bolehkah kamu terangkan kepada ayah? Jadi di sini nampaknya Encik Zakaria memang berminat betul untuk mempelajari cara mengetut pokok dengan betul. Jadi di sini Ammar sebagai anaknya
menunjukkan cara mengenai cara mengetut pokok. Oleh itu kita lihat dialog di situ. Boleh ayah. Mula-mula sediakan barang-barang yang diperlukan seperti plastik, tanah dan bahan penggalak akar. Kemudian, pilih ranting pokok yang hendak ditut. Selepas itu, toreh kulit batang itu dengan menggunakan pisau. Seterusnya, sapukan bahan penggalak akar pada ranting yang ditoreh. Kemudian, tempekkan tanah pada ranting tersebut. Balut tanah dengan menggunakan plastik nipis dan ikat hujung dan pangkalnya. Akhir sekali, potong pangkal ranting itu setelah akar matang. Jadi di sini Amar telah pun menjelaskan langkah-langkah mengenai cara-cara mengetut pokok dengan mengikut urutan yang betul. Jadi di sini pastinya Encik Zakaria dapat melakukan proses pengetutan pokok yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita mencatat maklumat mengenai cara-cara mengetut pokok mengikut urutan yang betul ke dalam bentuk peta alir. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumatnya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun mempelajari mengenai cara-cara mengetut pokok dengan cara yang betul. Oleh itu, sekarang mudah saja iaitu murid perlu melakukan aktiviti ketiga iaitu mencatatkan semula langkah-langkah ataupun cara-cara mengetut pokok dengan betul yang telah dibincangkan tadi ke dalam bentuk peta alir. Mudah kan murid-murid? Pastikan murid-murid mencatat maklumat tersebut dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.